Di Malaysia, kira-kira 87,581 orang menghidapi penyakit HIV, di mana golongan lelaki sebanyak 72,140, wanita sebanyak 15,115 orang dan kanak-kanak sebanyak 326. Kita dapat lihat bahawa majoritinya adalah lelaki yang melakukan hubungan homoseksual. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan HIV? HIV atau nama saintifiknya adalah Human Immunodeficiency Virus, iaitu virus yang menyerang sistem imunisasi manusia yang akan membunuh sel-sel sistem pertahanan tubuh manusia. Mesti tertanya-tanya, bagaimanakah seseorang individu itu boleh mendapat jangkitan virus HIV ini? Kajian menunjukkan individu mendapat HIV melalui pelbagai cara, antaranya hubungan seksual yang tidak selamat. Berdasarkan laporan Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan homoseksual dalam kalangan lelaki mendomini iaitu 57% berbanding dengan heteroseksual iaitu 37% masing-masing pada tahun 2018. Seterusnya adalah disebabkan perkongsian jarum terutamanya dalam konteks penagihan dadah. Ketiga adalah pemindahan ibu yang positif HIV kepada anak dalam kandungan kerana menerima keimunan pasif semula jadi. Jika ibu positif HIV, maka kebarangkalian anak yang dilahirkan positif HIV adalah tinggi. Disebabkan itu, ibu mengandung yang positif HIV tidak boleh menjalani proses kelahiran yang normal dan tidak boleh menyusukan anak bagi mengelakkan dari risiko jangkitan HIV. Cara terakhir adalah melalui pemindahan darah. Namun demikian, kes ini jarang berlaku kerana pihak hospital akan menguji pendema darah sama ada negatif ataupun positif dan akan disaring semula untuk memastikan tiada darah yang berantibodikan AIDS. Jadi, kebarangkalian untuk mendapat HIV daripada cara ini adalah rendah. Disebabkan itu, dapat dipastikan bahawa HIV memasuki tubuh badan melalui bendalih badan seperti darah atau plasenta ibu yang dijangkiti. Daripada Keratan Akhbar Berita Harian Online 14 Disember 2019 yang menunjukkan bahawa hubungan seksual sesama jenis adalah satu trend sehingga menjadi faktor utama dalam peningkatan kes jangkitan HIV. Dapatan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia turut menyatakan risiko jangkitan daripada ini tinggi dan sukar diubah disebabkan sikap tidak ambil peduli oleh golongan yang mengamalkan hubungan songsang iaitu LGBT walaupun mereka tahu berisiko sebagai penerima HIV ataupun pembawa HIV. Kerana yang paling penting bagi mereka adalah memuaskan nafsu di luar tabungan itu dan sikap hak kebebasan asasi. Berbanding dengan kes pada 10 ke 15 tahun lepas, kebanyakan jangkitan HIV adalah daripada penyalahgunaan dadah, terutama melalui perkongsian jarum suntikan. Namun sekarang, berlakunya perkembangan daripada segenap aspek, terutama pembangunan sosial, mengakibatkan jangkitan ini tidak hanya melibatkan golongan bawahan, malah juga melibatkan golongan profesional. Persoalan seterusnya, adakah HIV dan AIDS satu virus yang sama ataupun virus yang berbeza? HIV adalah virus, manakala AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV. Terdapat 3 peringkat utama HIV. Yang pertama iaitu acute HIV, yang mana individu yang dijangkiti akan mengalami simptom ringan seperti demam dan sakit tekak. Peringkat seterusnya iaitu peringkat kedua adalah chronic HIV. Peringkat ini tiada gejala dirasai kerana virus membahagi berulang kali untuk menambahkan kuantiti virus dalam badan dan AIDS. Dan peringkat terakhir yang boleh menyebabkan kematian kerana sistem ketahanan badan yang sangat lemah. Sistem ketahanan lemah adalah kerana virus HIV menyerang dan memusnahkan limfosit dalam sistem keimunan. Maka disebabkan itu, bilangan limfosit dalam badan akan berkurangan dan meningkatkan risiko jangkitan. Persoalan seterusnya, apakah itu limfosit?
Setiap badan manusia mempunyai 24% limfosit, iaitu sebahagian daripada sel darah putih. Tujuan limfosit adalah untuk menghasilkan antibodi bagi melawan penyakit. Apabila sistem keimunan badan lumpuh, maka pesakit AIDS mudah dijangkiti penyakit seperti pneumonia sehingga boleh membawa kepada kematian. Seterusnya, simptom-simptom awal jangkitan HIV pada pesakit. Pada peringkat awal, pesakit mungkin tidak mengetahui dirinya telah dijangkiti oleh virus tersebut kerana imunisasi badan masih lagi tinggi. Namun, lama-kelamaan pesakit mula mengalami gejala-gejala seperti demam, sakit kepala, sakit sendi, bengkak kelenjar limfa, letih dan sebagainya. Akan tetapi, semua gejala ini boleh dialami oleh semua individu yang tidak dijangkiti HIV. Disebabkan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia melaksanakan program Anonymous and Voluntary HIV Screening yang terdapat di semua klinik kesihatan di Malaysia. Program yang dikendalikan oleh Jabatan Kesihatan Negeri ini memudahkan proses pengesanan bagi yang merasakan diri berkemungkinan dijangkiti HIV. Individu yang positif HIV akan menerima post-counselling oleh pegawai perubatan dan menerima segala maklumat di dalam borang khusus yang sulit. Rawatan kepada penghidap HIV mestilah dilakukan dengan segera setelah individu didiagnoskan dengan HIV agar mereka berpeluang menjalani kehidupan seperti individu normal. Rawatan ini dinamakan antiretroviral therapy di mana pesakit perlu memakan ubat setiap hari mengikut preskripsi doktor. Baiklah, berikutnya adalah langkah pencegahan jangkitan HIV. Pertama, tidak berkongsi alat suntikan atau jarum dengan individu lain terutamanya individu yang mempunyai penyakit. Kedua, elakkan berkongsi peralatan peribadi yang mudah dicemari dengan darah seperti beras gigi. Ketiga, tidak mengadakan hubungan seksual secara rambang dan mengelakkan keterlibatan dalam aktiviti homoseksual. Keempat, bagi ibu yang mengandung disarankan untuk mengambil ubat antivirus. HIV merupakan epidemik yang masih aktif di arus modernisasi dan perkara ini sangat ditegaskan apabila sebahagian masyarakat masih keliru mengenai cara penyebaran HIV. Benar, HIV adalah penyakit berjangkit tetapi jangkitan tidak tersebar melalui sentuhan. Misalnya berjabat tangan, berkongsi tempat duduk, menggunakan tandas mahupun pengangkutan awam yang sama. Mitos mengatakan virus HIV boleh disebarkan melalui serangga adalah sama sekali tidak benar. Sikap keliru inilah yang menimbulkan persepsi negatif sehingga ada segelintir masyarakat yang mengelakkan diri daripada mendekati dan bersentuhan dengan penghidap HIV. Disebabkan itu, penghidap HIV mengalami diskriminasi di mana mereka akan kehilangan pekerjaan dan sokongan utama daripada rakan-rakan serta keluarga. Oleh itu, kita sebagai masyarakat perlulah memberikan sokongan terhadap komuniti HIV ini. Kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa penyakit HIV memberikan kesan kepada seluruh sistem sosial, sama ada keluarga, pasangan, rakan-rakan mahupun masyarakat. Kerana pesakit HIV perlu hidup dalam keadaan imunisasi yang lemah dan diselubungi dengan stigma negatif komuniti setempat. Sememangnya fakta sehingga kini mengatakan bahawa HIV ini tiada penawarnya, tetapi ianya boleh dicegah sejak di peringkat awal.